Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan. Walaupun kita dalam negeri Kedah, kita lah kuliah saja, masih lagi PKPP. Daerah-daerah lain selesai dah kan? Maksudnya dah keluar daripada PKPP yang apa bersyarat tu kan. Jadi tak apalah ujian atas kita, kerana kita belum lagi menang melawan COVID-19. Baik, semua kita diarahkan untuk sentiasa berwaspada, yang disebutkan sebagai mengikut SOP garis panduan yang dikeluarkan. Maka mengikut SOP itu juga disebutkan sebagai adab dan akhlak kita sebagai orang Islam. Jangan pula dipertikaikan perkara-perkara yang telah dikeluarkan pada garis panduan, ya, umpamanya dari sudut berjemaah di Masjid Surau dengan penjarakan semita, kerana di sana ada yang berpandangan Nabi tak buat. Nabi tak pernah dalam zaman Nabi sembahyang berjemaah dengan penjarakan. Semasa hayat Nabi sembahyang rapat-rapatkan saf. Maka dalam mengeluarkan Rasulullah Muhammad garis panduan ataupun SOP tersebut, ia bukan daripada orang biasa-biasa, golongan tokoh-tokoh agama, golongan yang mengeluarkan fatwa. Dan kita sedia maklum, bila mufti yang mengeluarkan fatwa, maka fatwa yang dikeluarkan itu mempunyai otoritinya sendiri, mempunyai kedudukannya sendiri, ya, dalam dipergunakan atau dimanfaatkan dalam masyarakat. Ya, kalau kita nak pertikaikan pandangan tersebut pun mudah. Di zaman Nabi tak ada COVID-19. Walaupun dikaitkan dengan taun dan sebagainya, tetapi COVID-19 ini ataupun virus hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya merebak dia itu kan begitu mudah, cepat dan pantas. Jadi dalam nak menentukan beberapa perkara asas dan dasar, maka tak boleh tidak, ia perlu merujuk kepada pakar. Maka pakar dalam perubatan ini tak lain dan tak bukan dalam kalangan perubatan. Jadi disebutkan kepada kita antara langkah berjaga-jaga, penjarakan semita tersebut, kemudian pakai face mask, pelitup muka dan lain-lain yang disarankan kepada kita. Maka kita tidak pertikaikan solat rapat-rapat di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing jangan pula berjarak. Kita ni ikut SOP kena jarak kan. Kita jadi tu imam, kemudian isteri kita jauh sikit.
jarak semeter. Anak kita antara anak pun jarak agak kena ikut SOP. Ada perlulah pasal dalam ahli keluarga. Takkan masa sembahyang kita jarak, masa makan rapat, masa santai duduk atas sofa rapat. Pelik lah. Yang ni kita dengan orang awam, orang lain. Kerana kita nak jaga, takut orang awam si A ni boleh jadi dia pembawa, kan? Jadi dengan penjarakan tadi tu, pakai firman jarak tadi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebutkan ada ruang di sana, kita tidak terkena lah, tidak terjangkit dengan virus tersebut. Kerana benda tak nampak, benda nampak tak apa. Baik, muslimi muslimat rahimakumullah. Jadi kita kena berhati-hatilah, kerana di luar sana, khususnya di medium sosial tu ramai mufti. Ramai buat keluar fatwa. Fatwa macam mana ni tak boleh, jarak ni apa, sembahyang jarak ni tak sah lah, apalah, kan? Nabi tak pernah buat, pasal apa kita zaman kita buat ni? Kita ni hidup apa ni, tu ikut Dajjal macam-macam, kan? Tu tak perlu. Pasal yang buat keluar SOP garis panduan ni bukan daripada orang awam biasa, yang bukan tak ada ilmu agama. Malah mereka itu golongan yang sepatutnya kita, Allahumma salli ala Muhammad, memberikan penghormatan dan pengiktirafan kepada mereka. Kalau dulu ni mufti ni faham-faham saja, lah ni mufti pun depa, Allahumma salli ala, depa pertikai. Baik, jadi kita sambung lagi. Habis waktu maghrib masuk ke isyak, tak ada baca satu ayat pun. Baik, muslimi muslimat rahimakumullah, kita sambung pada muka surat 34 ayat 106. Ia duduk di dari atas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Baru yang ke-10 dari atas, manansakh min ayatin aw nusiha. Baik, jadi malam ni kita akan baca beberapa ayat, 3 ayat. Dari ayat 106 hingga 167, 2 ayat lah. 2 ayat. Dari ayat 106 dan 107 surah Al-Baqarah. Jadi kita baca ayat tersebut dahulu, didahului suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Demikian ayat 106 dan 107 surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang nasakh. Nasakh ni buang, ya. Manansakh, kita tengok tafsir ayat tersebut menurut tafsir Nurul Ihsan ini, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Manakala kami buang daripada satu ayat hikmah, dibuang. Nasakh, mansuh ni dimansuhkan, dibuang. Manakala kami buang daripada satu ayat hikmah atau kami berlupa akan dia daripada hati engkau ya Muhammad, nescaya kami bawa datang dengan yang terlebih baik daripadanya. Lagi
lebih baik daripadanya lagi, atau seumpamanya jua pada taklif, bebanan, tanggungjawab, dan thawab, pada pahala. Baik. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tiadakah engkau ketahui bahawa Allah Ta'ala atas tiap suatu itu kuasa? Dari di hujung ayat ni pertanyaan, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau ketahui bahawa Allah Ta'ala itu tiap-tiap suatu itu berkuasa? Baik. Sebelum itu kita tengok asbabun nuzul ayat 106 ini. Telah menyebut Ibnu Abbas, terkadang pada saat wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, baginda terlupa pada siang harinya, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jaminan bahawa wahyu yang diturunkan tak akan terlupa. Baik. Melainkan hak yang disebutkan ni, Allah Subhanahu wa taala nak buang, ya, nak buang hukum tu, nak buang ayat ataupun nak buang hukum, ya. Beberapa ayat Al-Quran yang Allah SWT Muhammad hukumnya dimansuhkan, ya, umpamanya menjelaskan tentang hukum arak, kan. Beberapa ayat ada 3 keadaan ayat dan 3 proses penurunan ayat dalam pengharaman arak itu sendiri. Yang pertama disebutkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ayat dari surah Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan maisir, tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabir, katakanlah fihima, pada keduanya arak dan judi itu, fihima ismun kabir, buruk dia besar banyak. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'uma, dan manfaat dia ada sikit ya. Manfaat dia sikit. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan keburukan dia ni, dua-dua ni, baik arak juga judi ni, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, buruk dia banyak daripada manfaat. Ialah boleh jadi ada orang kata ada manfaat arak, bagi tenang. Minum arak dia jadi apa? Kaya tu kan. Dia kaya, dia jadi tak khabar. Tidak apa, hilang kewarasan akal, bahasa dia sebut hilang kewarasan akal. Kan kalau bawa kereta dia jadi nampak jalan banyak. Kan. Dia nampak orang nampak banyak. Dia kemudian dia kata tenang. Dia jadi macam kalau dia stres minum arak tenang, wallahu alam kan. Depa lah kata kan. Boleh jadi kata wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, manfaat, tapi buruk banyak kan. Itu yang mula-mula ayat yang mula-mula turun nak sebut arak ni tak molek. Jadi pada masa tu arak ni tak haram lagi, turun mula-mula tu. Jadi dalam kalangan kaum muslimin yang awal tu, ya, kerana arak ni bagi masyarakat Arab ni bukan minuman biasa. Kebiasaan lah minum. Alah hari-hari minum arak gitulah. Jadi kita sebut contoh macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam sehari-hari mereka minum boleh jadi 3 gelas, kita kata contoh kan. Maka turun ayat pertama ni wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, maka dia kurang lah, banyak kurang kan. Dari 3 gelas jadi 2 gelas. Betul kan. Kemudian turun peringkat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat ketika mana kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu, sedar, tahulah. Hatta ta'lamu ma taqulun, apa yang kamu sebut. Kan kerana orang minum arak ni dia apa? Yalah, hilang kuasa akal, dia sebut pun main apa, dia tak sedar. Baik. Jadi hak tu yang kedua. Walaupun ayat itu ada dalam Quran dari surah Allahumma salli ala Muhammad An-Nisa, Al-Maidah, yang menyebutkan bahawa
jangan kamu menghampiri solat ketika mabuk. Hukum dia dah dimasukkan. Jangan pula baca ayat tu, ayat ni sebut dekat dengan sembahyang tak boleh mabuk, jadi jauh lagi dengan sembahyang, boleh dah. Ada hukum dia tu dimasukkan. Hak awal dah dimasukkan dah hukum tu. Kemudian datang ayat ni dimasukkan dengan ayat mana? Bila ada pertembungan proses penurunan tadi tu, maka dia akan ada perbezaan tadi. Hak ni nak sebut jangan dekat dengan sembahyang, jangan menghampiri sembahyang ketika mabuk. Datang ayat yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibu. Tu larangan. Maka turun yang ketiga ni, maka secara mutlaknya arak, maisir judi, wal ansab menyembah berhala, wal azlam bertenu nasib, rijsum min amali syaitan daripada perbuatan syaitan fajtanibu, maka hendaklah kamu menjauhinya. Haram. Jadi mula daripada situ haram. Tak boleh kata, tak boleh nak ambil hukum hak nombor 2 tadi, pasal dah dimasukkan dengan hak ketiga. Tu masuk hukum nasah mansuh. Ayat tu ada, tapi hukum dimansuhkan. Jadi sebab itu dalam kita nak mengambil kefahaman daripada Quran ni, kita kena belajarlah dari sudut ilmu tafsir lah. Kita tak boleh baca sendiri-sendiri kerana takut tadi ambil faham sendiri. Wal iyad billah fahdir. Pasal ada orang yalah medium sosial kata apa ni, dia kata sembahyang 5 waktu ni tak ada. Apa gitu kan? Pasal tak ada dalam Quran, Allah tak sebut tu sembahyang 5 waktu. Tuan-tuan jumpa tak ayat yang mari sebut sembahyang fardu 5 waktu ada? Tak ada. Ni bila disebut gitu, maka kita boleh nak kata cok dia ni adalah golongan antaranya anti hadis lah. Pasal hadis jelas sebut 5 solat tu, 5 solawat, 5 sembahyang fardu tu. Jadi puak ni dia tak mau ambil daripada hadis. Pasal dia punya anggapan dia bahawa hadis ni ialah keluar daripada Nabi SAW. Kemudian dalam hadis ni kan ada hadis yang direka, hadis maudhu'. Jadi dia kata tak mau pakai hadis belaka, nak pakai Quran. Memang tak jumpa lah, jumpa dia tapi sebenarnya hak Al-Quran tu dia bersifat umum. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu atas orang beriman innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu telah ditetapkan. Tetapnya Nabi SAW sebut. Nabi SAW laksanakan dan ajar kepada para sahabat. Kan dalam bab sembahyang kan Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi turun dia mutawatir sampai kepada kita. Kalau kata golongan yang kata kita nak kena buat benda hak kita buat ni apa yang Nabi buat. Kan? Hak Nabi buat tu kita buat, hak lain-lain tak boleh buat. Kan? Maka dalam sembahyang lagu mana? Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu lihat aku sembahyang. Kalau gitu hangpa tak boleh sembahyang. Hangpa tengok Nabi sembahyang? Tak kan? Dari sudut menerima kaifiat sembahyang itu pun secara mutawatir, turun sampai kepada kita. Sebab itu perkara qat'i yang tetap tu, ia tidak ada perbezaan pada mana-mana orang Islam di mana-mana negara. Bila semua sama, tu tetap dah. Contoh sembahyang 5 waktu. Ada tak jumpa di mana orang Islam di negara mana sembahyang dia 3 waktu ya? Tak ada. Kita pergi mana-mana negara, hatta orang Islam di negara-negara majoriti yang bukan Islam pun dia pun sembahyang 5 waktu. Dan perkara qat'i yang tetap yang lain lah, sembahyang 5 waktu dan lain-lain lah, perkara-perkara lain tentang hak haram arak ni apa semua. Tu. Jadi sebenarnya bila disebut itu menampakkan kejahilan, kebodohan kan.
Pasal nak kata nak ikut Nabi tu, kerana kita bukan hidup di zaman Nabi, kan? Dan kita pun kena berguru dan mengambil ilmu daripada tu guru alim ulama di zaman kita. Kemudian alim ulama yang kita guru tadi tu menuntut berguru daripada alim ulama ke atas. Apa tu? Alim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sekali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi sebab itu orang yang nak pertikaikan ni atas perkara-perkara khususnya ibadah, ya. Yang ibadah ni dia punya cakupan dia luas. Kan? Yang nak pertikaikan zikir, nak pertikaikan baca Quran, nak pertikaikan apa lagi? Yalah, doa dan sebagainya kan. Kerana ia bersifat umum dan luas. Kan? Wadhkurullaha dzikran katsira, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah dengan ingatan yang katsira, banyak. Kan? Jadi kita nak sebut nama Allah zikir lepas sembahyang, ada mari petikai juga. Kan? Allah suruh berdoa, kita berdoa lepas sembahyang, ada petikai juga. Kita nak banyak doa masuk tahun baru Hijri, kita berdoa, ada orang petikai juga. Kan? Lainlah kalau petikai dalam doa tu ada perkara yang membawa kepada syirik ke, kufur ke, doa jahat kepada orang ke, tak apalah. Kan? Tu. Jadi itu dari sudut kita nak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Dari sudut ilmu ni, kita tak boleh, dia bahasa mudah tak boleh petikai orang. Lebih pada perkara furu', perkara cabang. Karena bila perkara cabang tadi ni dia ada perkara ikhtilaf yang boleh berlaku perselisihan pandangan. Sebab itu kita berpegang kepada mazhab. Kerana kita tidak upaya nak Allahumma salli ala Muhammad nak belajar sampai kepada keilmuan para a'immah, para imam-imam mazhab. Kan? Kerana mereka a'immah, para imam mazhab ini golongan mujtahid yang mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berpegang kepada dalil yang sama, tetapi ada juga ikhtilaf, perbezaan pandangan. Nak sebut apa? Nak sebut dalam berpegang kepada dalil yang sama, tapi boleh berlaku khilaf. Apa lagi pada kita orang ajam, bukan orang Arab, yang faham bahasa Arab pun belajar kan? Dengan belajar bahasa Arab lah kan? Orang Arab tu orang Arab bahasa mereka sendiri pun boleh berselisih pada umpamanya dalam batal wudu ketika menyentuh perempuan, la mastumun nisa kan? Ayat yang menjelaskan tentang batal wudu menyentuh perempuan pun ikhtilaf. Mazhab kita Syafi'i dengan mazhab Hanafi umpamanya, ayat sama ni la mastum, kerana mengambil kefahaman dari kalimah la mastum saja. Ambil faham la mastum tu, Imam Syafi'i meletakkan menyentuh, sentuh. Sengaja ke tak sengaja, sentuh, batal. Manakala mazhab Hanafi, kita nak sebut sikitlah pasal orang kata kita nak kena buat ni kena ada dalil. Benarlah, boleh jadi kita tahu dalil, tapi di mana letak duduk dalil? Kan? Kita boleh buat keluar ayat, tapi di mana letak duduk dalil tadi? Macam la mastum tadi, sama dalil, tetapi perbezaan kerana mengambil mafhum daripada kalimah. Jadi perkara tersebut dalam meletakkan nak istinbat hukum, kita serah kepada yang berautoriti lah kan. Hari ni semua nak jadi mufti lah, kita sebut tadi kan. Di media sosial semua jadi mufti belakang. Bila keluar fatwa macam ni, tak betul ni, jadi mufti dah dia. Pasal dia petikai mufti punya. Baik. Jadi kita sambung kita habis. Jadi itu ayat yang dimansuhkan atau dibuang hukum. Sama ada boleh jadi ada ayat yang dibuang, ayat yang tu kita tak tahulah. Pasal yang sampai kepada kita ayat Al-Quran yang dah sempurna. Ya, sempurna. Allahumma salli ala Muhammad, mushaf Al-Quran 30 juzuk 1000 62 3
6231 lah. Ayat dan 114 surah Allahumma salli ala Muhammad dalam Al-Quran. Kita terima tu. Cuma kita boleh kenal pasti daripada ayat tadi ni, iaitu mansukh je dari sudut hukum sajalah. Walaupun di sini dinyatakan dalam tafsir ni buang daripada satu ayat hikmah. Wallahu ta'ala alam lah dari sudut buang ayat tu semua tu, pasal sampai kepada kita hak ni hak betul dah. Tidak ada perubahan dah pada ayat Quran tu. Cuma dari sudut yang kita bacaan sajalah, qiraat tu. Ya, hak mengaji bab qiraat tu kan. Ada Allahumma salli ala Muhammad 14 imam qiraat tu, 14 jenis qiraat kan. Yang baca kadang kita tengah baca pelik. Jangan pula kata kamu baca ni salah. Wah, dia baca qiraat. Cuma qiraat ni tidak digalakkan baca. Bila jadi imam tak galak dia baca qiraat. Melainkan dia habaq kepada makmum. Dia habaq ni malam ni saya nak baca qiraat Warash. Dia boleh baca. Makmum bila pelik tu dia kena faham itu imam baca qiraat lain. Jadi bunyi dia lain sikit. Kita qiraat kita untuk makluman Hafsin an Asim. Itu qiraat kita Hafsin an Asim. Daripada 14 tu, satu hak kita hak yang masyhurnya Hafsin an Asim. Kan kadang kita dengar majlis tilawah Al-Quran kan. Dia baca lain sikit. Lain sikit bacaan tu, maka qiraat lain lah. Baik. Kemudian itu dari sudut bacaan lah berbeza. Tapi dari sudut ayatnya begitulah. Tidak ada perubahan pada ayat Al-Quran. Cuma perbezaan sikit lagi pada penentuan ayat. Macam suratul Fatihah Allahumma salli ala Muhammad 7 ayat, Sab'ul Masani 7 ayat. Kita iaitu dari awal Bismillahirrahmanirrahim tu satu ayat dah. Kemudian satu ayat itu. Pandangan yang meletakkan bismillah itu bukan dalam ayat. Dia 7 ayat juga. Mula alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca awal dulu kan, disebut dalam kitab ni. Awal dulu. Maka berubah jadi ayat dia berubah. Jumlah ayat tu berubah. Tapi Fatihah tidak sama. Cuma dalam ayat yang lain Baqarah ni boleh jadi berubah. Ada hak satu ayat panjang, boleh jadi pada pandangan ni mari kata ni 2 ayat. Iaitu tidak berubah pada Allahumma salli ala Muhammad lafaz, ya, setiap daripada kalimah-kalimah dalam Al-Quran Karim. Sebanyak tu juga. Begitu. Cuma kita hak kita pakai ni hak ni lah. Baik. Dan kita baca Hafsin an Asim. Baik. Kemudian yang disebutkan di sini atau kami pelupa akan dia daripada hati engkau ya Muhammad, nescaya kami bawa datang dengan yang terlebih baik. Ya. Boleh jadi ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memansuhkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi lupa. Ya. Walaupun asbabun nuzul disebutkan, ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan dalam bahawa setiap yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi itu Nabi tak lupa. Melainkan ini sebagai kita nak sebut istisna, pengecualian, ya. Yang boleh jadi Allah berkehendak nak keluarkan ayat tu daripada Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Cuma kita pegang hari ni adalah yang wahyu daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercampur dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena peganglah. Al-Quran yang kita terima hari ni 30 juzuk 114 surah itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak bercampur dengan kata-kata ataupun sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdaan Nabi iaitu disebut sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul, sebab turun. Hadis disebut asbabul wurud, sebab timbul dia, sebab keluar dia. Sebab keluar hadis. Baik. Kemudian alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tiadakah engkau ketahui bahawa Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa? Persoalan. Datang pula ayat 107, mari awal ayat tu mari masih lagi pertanyaan. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard, tiadakah engkau ketahui ya Muhammad bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang baginya milik 7 petala langit, as-samawat wal ard,
dan bumi. Memperbuat ia pada dalamnya barang ia kehendak daripada memulia dan menghina dan menukar hukum. Hak ujung itulah nak menukar hukum. Kerana Allah yang berkuasa, hak awal tadi, kulli syai'in qadir. Yang kedua, lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang memilih langit bumi. Jadi atas kehendak Allah dalam nak proses hukum tadilah. Macam contoh hak arak tadi. Awal sekian, kemudian yang kedua sekian, yang ketiga sekian, itu proses. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengharaman berperingkat. Hikmah bijaksana, maha bijaksananya Allah, kerana disebutkan bahawa arak ni menjadi minuman kebiasaan masyarakat Arab. Jadi nak haram total awal-awal turun haram turun boleh jadi pada orang Islam yang awal Islam ni berat. Jadi proses tadi ada proses dia berperingkat. Itu sebut tadi, mula turun ayat pertama daripada 3 gelas boleh jadi kurang jadi 2 gelas. Turun ayat kedua kurang jadi segelas. Turun ayat ketiga tak beratlah daripada segelas, nak tinggal turun. Gitu. Maka begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang tabiat-tabiat yang tidak baik yang kita nak tinggalkan. Umpamanya dadah dan sebagainya yang lain, ada proses dia. Baik. Wa ma lakum min dunillah, dan tiada bagi kamu daripada lain Allah Ta'ala itu min waliyyin wala nasir, daripada wali yang memeliharakan kamu, dan tiada pertolongan yang menegah ia akan adabnya daripada kamu. Baik. Maka kerana Allah lah yang kita letakkan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita letakkan bahawa Allah yang memelihara. Allah pelihara. Walaupun ada juga orang petikai, kita pun pelik. Kalimah istilah kita jaga kita. Ada dengar satu orang kata, kita jaga kita tak betul, tak boleh, salah. Mana boleh kita jaga kita? Dia kata Allah yang jaga kita, bukan kita jaga kita. Kita jaga kita macam mana? Kan? Hak ni pun satu hal juga. Kita jaga kita tu, hak tu pun orang tak boleh faham ada istilah tu. Dan menampakkan kejahilan. Istilah kita jaga kita tu masing-masing jaga. Saya jaga diri saya dalam erti kata jaga, itulah hak SOP tu. Kan kita tahu dengan penjarakan tadi, jaga jarak tu dapat mengelak lah. Jangan pakai khemah bila orang bersin batuk apa semua, tak benar. Apa pasal kita dah ada pelindung, kerana hak nak mari pun kat sini mudah merepot. Kan? Tu. Jadi kita jaga kita tu bukan kita letak bahawa kita jaga kita tu kita menafikan Allah jaga kita. Tak, ni wali Allah yang pelihara. Sebab itu kita pun letak dalam kita jaga macam mana pun SOP ni. Kalau Allah berkehendak nak kenakan penyakit tu pada kita, kan kena intikad kita. Kenapa? Kerana semuanya datang daripada Allah belaka. Bila Allah berkehendak demikian, Allah berkehendak. Cuma kita perlu ikhtiar dalam erti kata nak jaga diri. Kalau gitu tak perlu lah. Semua tak payah. Ada, tak payah jaga belaka. Dengan tak payah jaga tu lah jadi masalah tu kan, gelombang kedua, ketiga dan sebagainya. Kan? Kerana tidak jaga tu. Tidak jaga apa tu, adalah hak kita jaga kita tu kan. Dia kata gitu. Tak boleh jaga. Kita nak jaga diri. Kita nak jaga kita macam mana? Kita letak Allah jaga kita. Memanglah kita letak Allah jaga kita. Tu dalam oleh tu habis masuk waktu Isyak. Jadi dalam kita kata kita jaga kita tu masing-masing kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam ikhtiar kita, ruang lingkup batas kemampuan kita. Kan ada orang dia betul-betul jaga tapi kena juga. Ialah kerana yang disebut sebagai ittirari, yang Allah tetap tergagah, kita tak boleh nak mengelak. Satu lagi ikhtiar yang boleh kita ikhtiar. Kita ikhtiar untuk makan, jaga makan tak. Makan, minum teh tarik tak, minum dah manis tu minum dah. Makan nasi beras pun beras untuk orang diabetes. Masa tak mau kena macam mana? Cek tinggi juga kandungan gula. Kena juga. Itu kita ikhtiar dah. Tapi kerana Allah berkehendak nak beri kita, Allahumma salli ala Muhammad, redha, sabar dan redha. Yang kita ni dah usaha kena. Kalau gitu, suka aku nak minum teh tarik 4-5 kali ke sehari. Kan kalau Allah kata tak kena, memang tak kena. Tapi kalau kena,
padam kau kan, pasal tak jaga. Tu pasal benda dalam perkara ruang lingkup ikhtiar yang boleh kita jaga diri kita. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka dalam ayat yang kita bicarakan 106 dan 107 ini menjelaskan tentang batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan daripada Al-Quran. Baik ayat, cuma ayat itu kita tak tahulah. Ya. Yang kita tahu iaitu hukum. Ya, Allah masukkan hukum daripada ayat ni, hukum ni demikian, kemudian turun ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya itu memasukkan hukum yang ada pada ayat yang sebelumnya. Itu tak boleh tidak dengan ilmu tafsir lah, nak ambil faham dia. Dan kalau kita baca terjemahan gitu, ikhwatiri takut Allah Sayyidina Muhammad kefahaman yang berbeza lah, kerana kita ambil atas ayat tu saja, kerana dia ada berkait dengan ayat yang turun tadi, turun berperingkat tu, peringkat turunnya ayat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, jadi sekarang itu insya-Allah masuk dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita atas ayat yang kita baca ini 106 dan 107 dari surah Al-Baqarah. Dengan demikian kita berusaha untuk menambahkan ilmu, khususnya pengajian Al-Quran lah, belajar Al-Quran ya. Dan khususnya pada ilmu tafsir lah ya. Kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilengkapkan dia dengan Allahumma salli Muhammad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat-ayat umum daripada Al-Quran dikhususkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.